لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi membacakan kitab Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah kita hari ini akan bermula dengan hadis nombor 20. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alim faqala innahu qatala 100 nafs fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa baina at-taubah intalik ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idha nasafa at-tariqa ataahu al-maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul 'adhab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul 'adhab innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakama faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lah faqasu fawajaduhu adna ila al-ard allati arad faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alayh wa fi riwayatin fi sahih فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka dan diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Yang mana Imam Nawawi ni dia membawakan hadis ini di dalam Kitabut Taubah. Hadis yang nombor 8 dalam bab bab taubat, ya. Baik, maksudnya saya kalau hadis ni pendek, saya suka baca dulu hadis tu, kemudian baru saya terjemah. Kenapa saya buat begitu? Kerana setidak-tidaknya bagi orang yang mendengar kuliah saya ni, setidak-tidaknya dia mendengar kalam Nabi yang asli. Kerana mendengar kalam Nabi yang asli ni bagi orang yang cinta kepada Nabi, yang sayang kepada Nabi, dengar saja kalam Nabi walaupun dia tidak memahaminya, dia akan rasa suka dan nikmat. Kerana ini adalah kalam kekasih dia, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu hadis yang mengembirakan orang-orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'. Dalam hadis Nabi SAW atau kamakal Nabi SAW menyebutkan, moga-moga Allah memberikan keceriaan kepada orang-orang yang mendengar kalamku. Dengar kalam Nabi. Ya, dengar kalam Nabi tu macam rasa nikmat. Ya, rasa nikmat. Kemudian Nabi kata, moga Allah menceriakan orang-orang yang mendengar kalam Nabi.
Kemudian wawa'aha, kemudian dia memahaminya. Sekarang ni tuan-tuan dan puan dah dengar, ya, tuan-tuan dan puan dah dengar kalam Nabi. Kemudian kita usaha pula untuk faham, dan saya mengharapkan apabila kita dah faham nanti, kita sampaikan pula kepada orang yang tidak mendengar secara langsung dalam kuliah ni. Jadi maksudnya Nabi memberikan satu janji, Allah Ta'ala akan memberikan bahjah, keserian kepada orang-orang yang mendengar kalam Nabi. Wa wa'aha, kemudian memahaminya. Wa hafizaha, menghafalnya. Wa addaha kama sami', dalam riwayat disebut wa ballaghaha. Dalam riwayat yang lain disebut wa ballaghaha, menyampaikannya pula kepada orang lain. Sebab apa Nabi suruh kita sampaikan? Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Mungkin orang yang dengar tu dia tidak begitu faham sangat. Dia faham tapi tidaklah begitu faqih, dia akan menyampaikan pula kepada orang yang lebih faqih. Jadi kita ni bila dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selain daripada kita bila dengar je kalam Nabi kita berselawat, kita juga dengar kalam Nabi, kita rasa nikmat mendengar lafaz-lafaz yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lepas ni kita tengok, kita cuba faham ya. Daripada Abu Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri. Ini nama seorang sahabat Nabi yang terkenal juga, sama macam Anas bin Malik kita biasa dengar. Abu Sa'id al-Khudri ni pun kita biasa dengar. Cuma Abu Sa'id al-Khudri ni, dia ni Abu Sa'id tu bukan nama dia. Abu Sa'id tu kunyah dia yang saya telah hurai dalam kuliah-kuliah yang lepas, bagaimana Nabi dan para sahabat ni mereka ada satu budaya, dan para ulama menggalakkan untuk kita juga menghidupkan budaya ni, iaitu budaya kunyah, budaya meletakkan nama gelaran diawali dengan Abu bagi lelaki dan Ummu bagi perempuan. Dan kebiasaannya Abu dan Ummu ni disandarkan kepada nama anak. Mana-mana anak pun tak apa, tapi kebiasaannya mereka akan letak nama anak sulung. Nama anak sulung ataupun nama anak lelaki. Macam saya Abu Muaz lah, sebab saya ada nama anak Muaz, maka saya Abu Muaz. Jadi ini benda yang biasa. Dan Abu Sa'id ni dia ada nama sebenar dia. Nama dia Sa'ad bin Malik bin nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama dia Sa'ad. Dia dikenali dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dan ayahnya Allah Ta'ala rezekikan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia dengan ayah ni sahabat. Ya, dia dengan ayah sahabat, dan dia ni mempunyai sekitar 1,700 hadis yang diriwayatkan daripada jalur dia dalam kitab-kitab hadis. So kalau kita semak dalam kitab-kitab hadis, lebih kuranglah 1,700 kata orang pengkaji moden hari ni. So banyaklah hadis yang dia dengar ni. Banyak juga orang riwayatkan daripada dia ni. Maksud dia ni bukan calon-calon orang lah. Dan dalam banyak-banyak hadis yang diriwayatkan tu, 46 hadis secara muttafaqun alaih. Ada 46 hadis yang dia riwayat dikongsi bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan mereka meriwayatkan dalam sahih mereka keduanya. So mana-mana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah hadis yang istimewa lah. Kerana bukan senang sesebuah hadis nak masuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan senang. Memerlukan tapisan, memerlukan saringan yang begitu ketat. Imam Bukhari syarat Sahih Bukhari dia begitu ketat, begitu juga Sahih Muslim. Jadi bila hadis tersebut masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menunjukkan Abu Sa'id ni, riwayat-riwayat dia dikongsi oleh perawi-perawi yang hebat. Abu Sa'id tu sendiri hebat. Abu Sa'id tu memang layak untuk masuk Sahih Bukhari dan Muslim sebab dia sahabat. Tetapi anak murid dia, anak murid kepada anak murid dia, anak murid kepada anak murid dia tu, kalau tak capai piawaian Bukhari Muslim, tak capai piawaian Sahih Bukhari dan Muslim, maka tak boleh masuk. Tapi dia ni, anak murid dia, anak murid pada anak murid dia, anak murid pada anak murid dia, hebat-hebat belaka. Maka ada 46 riwayat yang dikongsi bersama oleh Bukhari dan Muslim, kata sebahagian ulama. Dan ayah kepada Abu Sa'id ni terkorban di dalam perang Uhud. Terkorban dalam perang Uhud, syahid. Maka kekallah Abu Sa'id ni hidup selepas daripada tu, sehinggalah zaman Nabi wafat pun dia masih lagi menyampaikan dan menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah meridai sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia ada satu Dia ada satu sejarah lah dalam kitab-kitab hadis. Abu Sa'id ni zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia ada satu kisah yang menarik.
Satu kisah yang menarik yang kalau tak silap saya dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahih dia, yang mana Imam Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Abu Sa'id sendiri. Dia kata, Abu Sa'id kata, aku ni duduk-duduk dekat Madinah dalam satu majlis Ansar. Tiba-tiba Abu Musa datang. Dalam keadaan Abu Musa tu macam ketakutan, macam kelang kabut sikit dia datang. Abu Musa tu macam kelang kabut sikit. Jadi bila Abu Musa tu macam kelang kabut sikit, apa ni, ramai yang tanya lah, apa hal kamu ni kan? Apa hal yang datang sangat ni? Apa yang takut-takut sangat ni? Jadi dia kata kepada Abu Musa kata, apa ni, Ansar tanyalah, masya'nuka, apa pasal kamu ni takut sangat? Dia kata, inna Umar arsala ilayya an atiyahu fa ataitu babahu fasallamtu thalatha falam yuradda alayhi. Umar ni panggil aku, jadi aku datang rumah dia, depan pintu dia aku bagi salam 3 kali, dia tak jawab, aku pun balik. Faraja'tu, aku pun balik. Kemudian Umar tanya pula, ma mana'aka an ta'tiyana, apa yang menghalang kamu daripada datang rumah kami? Kan? Umar panggil, kamu tak datang. Aku panggil tak datang pula. Dia kata, inni ataituka fasallamtu ala babika thalatha falam yaruddu alai faraja'at. Dia kata, aku datang, aku bagi salam dah 3 kali, tapi kau tak jawab, aku baliklah. Kan? Wa qad qala Rasulullah SAW, idza sta'zana ahadukum thalatha falam yu'zan lahu falyarji'. Apabila salah seorang daripada kamu datang ke rumah orang lain dan minta izin untuk masuk sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka balik. Dia kata macam tu. Dia kata Nabi SAW bagi tahu dekat aku. Waktu ni waktu pemerintahan Umar lah. Kan waktu ni Nabi dah wafat. Dia riwayat, Abu Musa riwayat satu hadis. Abu Musa kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'zana ahadukum thalatha falam yu'zan lahu falyarji'. Apabila salah seorang daripada kamu minta izin 3 kali dan tidak diberi izin, hendaklah dia balik. Umar kata apa? Umar dengar ni, Umar kata, faqala Umar, aqim alaihi albayyinah wa illa auja'tuka. Dia kata, wa illa la auja'tuk. Apa ni, kata Umar, engkau kena bagi bukti. Kalau tak aku pukul kau, aku sakitkan kau, aku pukul lah maksudnya. Faqala, kemudian apa ni, orang Ansar ni pun nak tolong lah. Dia kata, kalau itulah yang kau nak minta tolong. So apa ni, bila Umar minta bukti, maksudnya Abu Musa perlu cari saksi. Siapa lagi sahabat Nabi yang pernah dengar hadis ni daripada Nabi SAW. So nampak macam Umar sangsi lah. Sebenarnya bukan Umar sangsi kepada Abu Sa'id ni dari sudut, bukan Umar sangka Abu Sa'id ni menipu, tapi Umar ni dia ada satu budaya, dia nak supaya orang bila baca hadis tu hati-hati. Kerana yang menyebabkan hadis ni dhaif tu bukan hanya tipu. Tipu ni akan jadi palsu hadis. Tapi bukan tipu saja yang akan menyebabkan hadis ditolak. Tetapi boleh juga jadi silap. Kadang orang tu baik tapi dia silap. Jadi Umar tak nak Abu Sa'id silap dalam meriwayatkan hadis tu. Maka golongan Ansar kata, kalau itulah hadisnya yang kamu nak cari saksi, tak payah cari orang yang besar-besar lah. Yang paling muda di kalangan kami pun boleh jadi saksi. Maka Abu Sa'id kata, ana asgharul qaum. Jadi Abu Sa'id kata, akulah yang paling muda di sini, aku pernah dengar hadis ni. Jadi Abu Sa'id pun bantu Abu Musa untuk menjadi saksi kepada Abu Musa, bacakan hadis tu di hadapan Umar. Ini menunjukkan ketegasan Umar lah. Jadi Abu Sa'id ni ada sejarah dia, yang mana dia ni merupakan orang yang banyak juga mendengar hadis daripada Nabi SAW, sehingga dia membantu Abu Musa. Kalau tak, Abu Musa akan dihukum oleh Umar kerana membaca hadis dalam keadaan tidak ada saksi. Tapi betul ke Umar ni setiap masa minta saksi? Tak. Kerana ada hadis lain, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menerima sebuah hadis walaupun ia datang daripada seorang sahabat. Kita semua tahu mungkin, ialah walaupun hari ni di Malaysia hari terakhir PKP, PKP lah, lepas ni akan ada PKPB kan, so dia dilonggar sikit. Tapi PKP kita ni berakhir hari ni, yang masa pergerakan yang biasa ni. Jadi mula-mula dulu kita ada, mungkin ustaz-ustaz banyak baca hadis berkaitan dengan konsep jangan masuk bumi yang kena taun, dan kalau tempat kita kena taun jangan keluar. Ingat lagi? Kan ada satu hadis, Umar ni dia pergi ke Syam. Dia nak pergi ke Syam bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jadi bila sampai di satu tempat, Umar dapat tahu yang
apa ni Syam telah terkena taun, kan? Jadi bila terkena taun, Umar pun panggil lah sahabat-sahabat untuk mesyuarat. Mula-mula dia panggil Muhajirin, tak dapat keputusan. Dia panggil Ansar, tak dapat keputusan. Dia panggil orang-orang yang tua-tua di kalangan Quraisy pun tak dapat keputusan. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf membacakan kepada Umar sebuah hadis yang mana kata Abdul Rahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, idza sami'tum waqa'a bi ardin idza sami'tum bihi fala taqdimu alayhi wala waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, atau kama qala dalam hadis Bukhari. Yang bermaksud apabila kamu mendengar sesebuah taun telah melanda sebuah negeri, jangan kau masuk. Dan apabila taun berada di tempat kamu, maka kamu jangan keluar kerana nak lari daripadanya. So Umar bila dengar je riwayat daripada daripada Abdul Rahman bin Auf ni, dia terus terima tanpa dia terus terima walaupun tidak ada kita panggil saksi. Umar tak minta saksi kerana waktu tu dia macam percaya kepada Abdul Rahman bin Auf yang Abdul Rahman bin Auf tak silap lah. Maka sebab itu saya kira kisah-kisah seperti ini kita perlu tahu supaya nanti kalau ada orang yang cuba untuk membangkitkan kekeliruan, maka kita boleh jawab. Sebab ada orang kata macam Umar pun sangsi dengan sahabat. Jadi kita jawab betul-betul, kita kata tak. Umar tak sangsi dengan alasan mereka berbohong, tetapi Umar sengaja untuk berhati-hati bukan pada setiap keadaan untuk minta saksi, tetapi hanya pada keadaan tertentu saja. Hanya pada keadaan tertentu Umar minta saksi. Tapi ada keadaan Umar tak minta saksi bila Umar tahu yang sahabat tersebut ingat dengan betul. Maksudnya berhati-hati Umar ni setiap masa, tetapi cara berhati-hati itu berbeza, metodnya berbeza-beza. So, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man, kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Sesungguhnya ada di kalangan lelaki sebelum kamu, Nabi kata sebelum ni ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Yang membunuh 99 orang sa'ala an ahlami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang paling alim sekali. Orang-orang yang paling alim. Dia bukan bertanya orang paling alim, dia bertanya pada orang negeri dia, orang kampung dia. Mana yang dia boleh tanya orang yang paling alim. Jadi maksudnya dia tanya orang kampung dia, mana orang yang paling pandai sekali tentang ilmu agama dalam negeri kita ni? Boleh kita tanya soalan? Saya nak tanya soalan, dia kata. Fadulla ala rahib. Orang kampung dia menunjukkan kepada seorang rahib, seorang ahli ibadat. Sebab kita kena beza di antara dua. Ahli ibadat tak semestinya ada ilmu. Jadi ahli ibadat ni orang saleh, tetapi tak semestinya dia ada ilmu. Okey. Itu pertama. Jadi bila dia tanya kepada orang negeri dia, mana satu orang alim yang paling alim sekali, orang kampung dia tunjuk kepada orang ibadat. Ini menunjukkan mentaliti masyarakat awam daripada dulu sampai sekarang sama. Iaitu mereka memandang orang yang saleh, yang selalu pergi ke tempat ibadat, masjid umpamanya, dia akan anggap orang tu orang saleh. Sedangkan itu bukan orang saleh. Dia anggap itu orang alim. Sedangkan itu bukan orang alim, itu orang saleh. Macam contohlah, macam ada kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang merapu, yang tak solat dan seumpamanya, tiba-tiba dia pergi solat pergi masjid, jadi orang apa? Jadi orang yang baik, tiba-tiba pakai serban seumpamanya, kita pun tengok, kita kata, ish, kau ni alim sekarang. Kita cakap macam tu kan. Sebenarnya bukan alim. Istilah tu salah. Kerana dia bukan ada ilmu sangat pun. Dia baru je insaf. Cuma kita boleh kata kat dia, kau soleh sekarang ni. Itu baru
Itu baru betul. Itu baru betul. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi saya benda ni benda yang berterusan. Jadi Nabi SAW nak memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita mengenali sungguh-sungguh orang alim, orang yang ada ilmu, ya. Baik. Fa'atahu faqal, kemudian bila orang kampung dia tunjukkan kepada orang rahib ni, dia pun pergilah. Faqala, maka dia pun jawab. Dia pun tanya soalan. Sebab dia sebenarnya nak tahu orang alim ni, orang yang paling alim ni, dia nak tanya soalan sebenarnya. Dia nak tanya soalan. Dia kata, innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Oh, itu soalan dia. Soalan dia kata nak pergi tanya orang alim ni, dia nak tanya benda ni je. Dia nak tanya, dia telah membunuh 99 orang, jadi dia telah membunuh 99 orang, ada tak ruang untuk dia bertaubat? Jadi dia pergi tanya kepada rahib ni. Rahib ni dia mungkin tak ada ilmu. Dia cuma orang baik tapi dia tak ada ilmu. Sedangkan ilmu agama ni dia perlukan kepada data dan fakta yang betul baru boleh jawab. Tapi mungkin kerana dia ni main langgar saja, tak tahu sebenarnya berfatwa ni kena ada ilmu, maka dia pun jawab, dia kata la. Dia kata tak ada ruang untuk taubat. Dia ni orang baik. Dia tak pernah dengar, mungkin tak pernah terlibat dengan dosa besar. Dia mungkin tak pernah bertemu ataupun tak pernah bergaul dengan orang yang berdosa. Jadi sekali orang yang berdosa datang jumpa dia, bagi tahu kat dia, ya? Bagi tahu dekat dia yang mana dia ni yang dia ni telah berdosa, telah melakukan pembunuhan. Dia terkejut, dia kata memang tak ada ruang lah untuk taubat, kau ni memang ahli neraka sungguh lah, jahat sungguh. Dia jawab begitu. Sepatutnya dia boleh je jawab, dia boleh je jawab yang mana saya sebenarnya memang saya ni ibadat ada, tapi saya tak boleh jawab, pergilah tanya orang lain. Sepatutnya. Tapi dalam isu ni saya nampak dia telah langgar lah benda yang sepatutnya dia tak jawab, sebab dia tak ada ilmu sebenarnya, tapi dia tetap jawab. Maka apa yang dia buat, dia kata tak ada. Dia kata tak ada ruang taubat. Engkau ni memang tak ada ruang taubat. Tak ada ruang dah, tak ada peluang dah untuk taubat. Maka dalam isu ni, dia bila dia kata dia tak ada ruang untuk taubat, dia telah menjawab tanpa ilmu. Bila jawab tanpa ilmu ni bahaya tuan-tuan dan puan. Jadi bila jawab tak ada ilmu, apa yang jadi pada dia? Faqatalahu, kata Nabi, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Jadi orang yang dah bunuh 99 nyawa ni, bunuh rahib ni. Dia bunuh rahib ni sehingga rahib ni mati. Fakammala bihi mi'ah. Dengan kematian rahib ni, cukup 100 orang dibunuh. Ialah mungkinlah orang yang membunuh 99 orang ni, dia fikirlah kan, dia kata, alang-alang aku dah tak ada ruang taubat dah, aku bunuh hang sekali lah, cukup jadi 100. Okey, cukup jadi 100. Jadi bagi saya macam naya lah kepada rahib ni, kan? Okey, naya bagi rahib. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, bagi saya bahaya kalau kita menjawab tanpa ada ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi SAW, Nabi menyambung semula. Nabi kata, summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim. Dia dah bunuh 99 orang, dia nak tanya orang paling alim, orang tunjuk kepada dia rahib. Kemudian dia bunuh rahib tu bila rahib tu kata tak ada ruang untuk taubat. Tapi Nabi nak gambarkan dalam kisah ini, manusia ni walau macam mana jahat sekalipun dia, tapi kalau dalam jiwa dia tu ada sinar tauhid, ada sinar iman, kadang-kadang datang seruan-seruan untuk kembali kepada agama tu. Datang. Maka bila dah bunuh 100 orang ni, datang lagi benda yang menyebabkan dia nak, kita kata apa, untuk tanya lagi, ada tak ruang untuk taubat. Ni penting ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok kan, orang-orang yang kadang-kadang jahat-jahat ni, tapi akhir-akhirnya orang-orang yang tak peduli pasal agama ni, tapi akhirnya di hujung hayat dia nak kembali kepada agama dia balik, kerana ada sinar tauhid. Jadi diteruskan, dia tanya kepada orang kampung dia, orang negeri dia, mana orang yang paling alim sekali. Dia nak tanya lagi soalan. Fadulla ala rajulin alim. Maka
mereka tunjukkan kepada dia lelaki yang betul-betul alim. Kalau tadi orang tunjuk dia kepada rahib, sebab orang kampung pun tak begitu kenal orang alim. Pertama tu dia tunjuk tak betul. Itu orang yang tak ada ilmu. Itu orang yang kaki ibadat saja, orang saleh saja. Yang mana orang saleh ni boleh jadi ada ilmu, boleh jadi tak ada ilmu. Dia mau bukan orang rahib yang tak ada ilmu. Orang saleh tak ada ilmu. Tetapi dia mau orang saleh yang ada ilmu nak tanya soalan. Fadulla ala rajulin alim. Maka kali ni baru orang tunjuk betul-betul ada orang alim. Kali ni betul-betul ditunjuk orang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Dia pun tanya soalan. Dia kata sesungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Adakah ruang untuk dia bertaubat? Soalan dia ni tuan-tuan dan puan, soalan ni macam soalan dia macam nak cover sikit. Dia tak kata saya. Dia tak kata depan orang alim dan depan rahib ni, dia tak kata saya dah bunuh 99 saya. Dia macam cover sikit, dia kata sesungguhnya dia. Seolah-olah macam boleh jadi maksudnya dia, diri dia sendiri yang bertanya, ataupun boleh jadi orang lain. Para ulama menggalakkan kita ni menutup aib kita tanpa kita membukanya tanpa sebab. Baik. Adakah ruang untuk dia bertaubat? Tadi dia tanya 99 orang, ada ruang taubat? Orang tak ada ilmu kata tak ada ruang. Maka dia cukupkan 100. Bila sampai 100, tanya orang yang paling alim. Dia telah membunuh 100 nyawa. Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Kata orang ada ilmu. Orang ada ilmu kata, "Na'am. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah." Dia kata, "Ya ada. Apakah yang boleh menghalang antara dia dengan taubat?" Nampak Ini orang ada ilmu. Jadi sebab itu bagi saya lah, kalau dia tak jumpa orang yang ada ilmu daripada awal, mungkin tak sampai 100. Mungkin tak sampai 100 orang dia bunuhlah 99. Tapi bila sampai 100 jumpa orang ada ilmu, ada ruang. Menunjukkan ruang untuk bertaubat ni besar. Walaupun siapa saja nak bertaubat kepada Allah, dosa macam mana pun yang dia buat, ada ruang untuk taubat, ada caranya untuk bertaubat. Sebab itu Syekh kata, dia ada ruang untuk taubat. Syekh tekan lagi. Apakah yang boleh menghalang antara dia dengan taubat? Tak ada siapa yang boleh halang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, kisah ini membuktikan kepada kita jangan jawab jika tidak ada ilmu, itu satu. Yang kedua, pintu taubat terbuka luas kepada siapa saja yang buat dosa. Yang ketiga yang saya akan bacakan ni. Yang ketiga, bagi orang yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah. Bila orang terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni, bila orang tanya dia satu soalan, dia jawab soalan tu kalau dia ada ilmu tentangnya. Tetapi jangan hanya kita panggil jangan hanya bagi jawab soalan apa yang dia perlu, jangan hanya jawab soalan yang dia tanya, tetapi juga jawab apa yang dia perlu. Jawab apa yang dia perlu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun ada benda ni, ada contoh ni. Sebab ada seorang sahabat dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di air. "Fanahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Falau tawadda'na atashna. Afanatawadda' bima'il bahar." Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ni pergi mengembara di laut, kita panggil kalau laut berkelana di laut, kami bawa air kami lah. Kami bawa air kami sedikit. Dan kalau kami berwuduk menggunakan air ni, kami akan dahaga. Kami akan hilang sumber air. Sebab minum air laut tak boleh masin. Boleh tak kami berwuduk dengan air laut? So, kami gunakan air yang ada sikit ni untuk minum, air wuduk kami guna air laut. Boleh tak?" Sahabat tanya. Maka Nabi kata, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut tersebut suci dan menyucikan, dan haiwan-haiwan yang ada dalam laut itu halal untuk dimakan. Sebenarnya Nabi SAW tidak menjawab secara langsung pertanyaan dia, bahkan Nabi memberikan bonus. Nabi bukan kata boleh untuk ambil wudu. Kerana itu soalan dia. Soalan dia nak tahu boleh ke tak boleh untuk ambil wudu. Tapi jawapan Nabi lebih besar daripada itu. Nabi kata huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci dan menyucikan. Bukan hanya sekadar boleh berwudu, boleh juga untuk menyucikan najis dan seumpamanya. Dan apa saja haiwan yang ada dalam laut itu, yang hidup dalam laut, boleh untuk dimakan. Sebab kamu berkelana. Kamu berkelana, mungkin satu hari nanti
kamu akan berdepan dengan suasana tak ada bekalan makanan habis di tengah-tengah laut. Pada waktu tu kamu boleh ambil makanan laut untuk makan. Sebab Nabi SAW merupakan guru yang memahami masalah umat. Dia baginda bukan hanya menjawab soalan yang diberikan, tetapi ada kalanya baginda menjawab apa yang diperlukan oleh umat. Walaupun belum ditanya pada waktu tu. Maka jawapan Nabi ni jawapan yang komprehensif untuk orang yang berkelana. Cukup untuk orang yang berkelana. Ya? Baik. Maka Syekh ni pun sama. Syekh ni pun mengambil pendekatan pendakwah yang memberikan jawapan bukan hanya jawab benda yang ditanya, tetapi jawab benda yang diperlukan oleh orang yang bertanya. Maka dia pun kata, in talik ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasa ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Dia kata, pergilah ke bumi sekian-sekian kerana di sana ada manusia yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Okey, kamu jangan kembali ke bumi kamu kerana bumi itu adalah bumi yang jahat. Maka Syekh ni lepas dia kata kau boleh bertaubat, Syekh kata, keluarlah daripada bumi kamu sekarang, pergi ke bumi sekian-sekian kerana di sana ada manusia yang menyembah Allah. Pergilah sembah Allah bersama mereka. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni bagi tahu kepada kita tentang kepentingan orang yang nak berubah, orang yang nak bertaubat, dia mesti fikirkan bagaimana nak wujudkan suasana supaya dia boleh istiqamah bertaubat. Ini penting. Saya sebut dah, sebelum ni pun saya pernah sebut, kadang-kadang kita bila pergi umrah, kita pergi haji, kita duduk di masjid waktu umrah dan haji tu, kita baca Quran, semua orang pun sama hidupnya terikat dengan masjid. Waktu tu kita rasa insaf, waktu tu kita rasa macam dekat sangat dengan Tuhan. Tapi bila kita balik ke Malaysia, kadang-kadang nak cecah tangga masjid pun susah. Sebab apa? Sebab suasana. Waktu di Mekah dan di Madinah, semua orang terikat dengan masjid. Dengar azan, kalau tak pergi masjid rasa bersalah. Kalau kat Malaysia, dengar azan kita tak rasa apa. Sebab apa? Suasana. Suasana itu yang membentuk peribadi kita. Maka sebab itu Syekh ni, dia bagi satu penyelesaian kepada orang ni. Dia bagi penyelesaian kepada orang yang pembunuh ni sebab dia ni memang asal orang jahat. Jadi apa yang dia buat? Syekh ni bagi nasihat dekat dia. Syekh dia kata, pergilah ke bumi sekian-sekian. Pergi bumi sekian-sekian. Di sana ada orang yang sembah Allah. Nak wujudkan budaya menyembah Allah ni akan mudah jika ramai orang yang menyembah Allah di tempat tu. Secara tidak langsung dia akan terkesan. Sebab itu kita digalakkan untuk duduk dengan orang saleh. Kan? So itu apa Muaz pun pernah cakap, Muaz bin Jabal pun pernah cakap, ta'al ijlis ma'ana nu'min sa'atan. Marilah duduk bersama dengan kami, kita beriman seketika. Maksudnya apa beriman seketika? Duduk dengan orang baik-baik ni menambah iman. Kenapa duduk dengan orang baik-baik menambah iman? Orang baik mengucapkan perkataan yang baik, mengucapkan nasihat yang baik, kadang-kadang memberikan peringatan tentang bahaya dosa dan bahaya neraka dan azabnya neraka dan seumpamanya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Syekh ni dia tahu orang tu nak berubah. Tapi orang yang nak berubah ni mungkin kadang-kadang akan tergugur di tengah jalan. Mula-mula rasa nak taubat, balik pada umrah rasa nak buat baik sungguh. Oh, aku tak mau dah buat benda-benda yang tak elok ni, aku tak mau dah sentuh-sentuh benda yang tak elok ni, aku tak mau dah membawang ni, mengumpat ni. Sebab balik pada Mekah dan Madinah, semua orang nak insaf belaka. Balik ke rumah, campur balik dengan kawan lama duk ajak buat benda bukan, duk ikut, hanyut. Sebab apa? Sebab suasana. Maka sebab itu orang yang nak berubah, dia mesti ubah suasana tu. Bukan untuk putuskan silaturahim dengan orang yang pernah rapat dengan dia, tapi hadkan hubungan, hadkan pergaulan. Kawan dengan orang yang baik-baik. Sebab tu orang tanya, Ustaz, kalau nak jadi baik ni macam mana Ustaz? Nak jadi baik? Kena cari kawan yang baik lah. Nak cari kawan yang baik macam mana? Paling mudah nak cari kawan baik, pergi masjid lah. Pergi masjid, pergi surau. Itulah orang baik-baik. Ada Ustaz, orang yang pergi masjid tak baik pun. Kalau orang pergi masjid tak baik, lagi susah nak cari orang yang baik di luar daripada masjid. Jadi kat masjid tu biasanya orang baik-baik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab tu orang saya pesan kepada kawan-kawan di KUM. Kawan-kawan di KUM sebenarnya saya yakin kawan-kawan di KUM ni, kawan-kawan di kampung utara Melbourne ni, tak ada masalah pun di sudut ni. Cuma sekadar peringatan kita, kalau kita punya center, Islamic center tu, surau kita, masjid kita, ada orang baru datang.
Dia baru, muka tak pernah tengok, baru datang, kita pergi tegur dia. Kita pergi tegur dia, kita buat mesra dengan dia, kita ajak dia selalu untuk datang, supaya dia ni rasa dia most welcome, dia dihargai, dia diterima. Kerana mungkin dia datang ke masjid disebabkan dia baru berubah. Kita jangan buat contohnya macam bila orang datang ke masjid, kita tahu dia orang kampung, kita datang ke masjid, kita pun datang tengok dia pun macam tu je. Kan? Ni pasal apa datang? Tak pernah nampak orang kat masjid. Tiba-tiba datang ni pasal apa? Jangan cakap macam tu. Sebaliknya kita kata kat dia, bagus datang. Lepas ni terus akan datang. Kita banyak program-program kita ni. Supaya mungkin dia rasa dia dihargai, dia rasa dia rasa kita punya sambutan tu bagus untuk dia. Jangan jadikan masjid ni tempat untuk AJK masjid jadi pegawai penyiasat. Tengok muka baru je. Daripada mana? Nama apa? Duduk mana? Dah macam pegawai penyiasat dah kan. Macam orang kata apa? IO orang kata, investigating officer kan. Jangan. Kerana kita bukan polis. Bila orang datang ke tempat kita, datang ke masjid, kita pujuk dia. Kan? Jangan pula kita kata, kau ni bila kenduri baru nak datang. Ada makan kat masjid baru nak datang. Tak guna betul. Jangan sebut perkataan itu, kerana mungkin dia tu baru berubah, kerana mungkin dia tu baru taubat, dia tak ada kawan. Kita kena jadi kawan baru dia. Kita kena jadi kawan baru dia. Itu sebenarnya yang kita perlu lakukan. Sama macam Tok Syekh ni beritahu, kau pergi negeri sekian-sekian, di sana ada manusia yang menyembah Allah. Kau pergi sembah Allah bersama mereka. Pergi sembah Allah bersama mereka. Jangan kembali kepada negeri engkau, kerana dia adalah negeri yang teruk, negeri yang buruk, negeri yang kotor, negeri yang jahat. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq, maka dia pun keluar sehingga sampai di pertengahan jalan, sehingga sampai di pertengahan jalan, datang kepada dia kematian. Tengah-tengah nak pergi tempat tu, mati. Dia mati. Bila mati jadi problem lah. Problem apa? Problem pada malaikat. Malaikat kata, faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Bila dia mati di pertengahan jalan, malaikat rahmat dengan malaikat azab bergaduh. Dia mati, malaikat rahmat dengan malaikat azab macam ada sedikit polemik, berbantah-bantah. Sebab apa? Sebab kita tak dapat kenal pasti dia ni orang baik ke orang jahat. Itu persoalan. Dia ni orang baik ke orang jahat? Sebab kalau dia ni orang baik, malaikat rahmat yang akan bawa roh dia setelah dia mati. Kalau dia ni orang jahat, malaikat azab yang akan bawa roh dia. So sekarang ni confuse. Siapa nak bawa roh dia? Malaikat rahmat ke malaikat azab? Confuse. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berpolemik. Malaikat rahmat kata, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia ni datang, dia keluar dalam keadaan dia bertaubat, jiwanya menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka dia orang baik. Sebab dia dah taubat. Dia dah taubat. Maka Allah Ta'ala dah ampun dosa dia. Dan dia keluar daripada negeri dia dalam keadaan memang dia dah bertaubat, dan dalam keadaan jiwanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia ni menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keredaan Allah setelah dia bertaubat. Maka dia orang baik. Kami kena bawa roh dia. Itu hujah malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab. Berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat azab kata, dia tak pernah buat benda baik walaupun sekali. Sebelum ni amalan-amalan dia semua amalan jahat. Dia bunuh orang sebelum ni. Betul dia taubat, tapi dia tak sempat membuat benda baik lepas dia taubat. Tak sempat. Apa pun tak sempat. Baru je nak pergi tempat tu, nak menyembah Allah di bumi tu, mati tengah jalan. Belum sempat mengamalkan benda baik. Mana mungkin kita nak kata dia orang baik? So hujah dua malaikat ni masing-masing strong lah. Yang pertama kata dia dah taubat. Yang kedua kata betul dia taubat, tapi apa amal baik dia buat? Nak kata dia orang baik, apa amal? Ini memberikan kita dua benda penting lah. Perkara pertama,
taubat ni menggugurkan dosa semuanya. Yang kedua, pastikan kita kena banyak amal soleh lepas taubat. Kalau tak, sukar jugalah nak bagusan. Tapi sebenarnya taubat tu telah menggugurkan semua dosa lah. Tapi pastikan ni satu isyarat lah. Setelah kita bertaubat, banyakkan amalan semampu mungkin. Kerana kita tak tahu bila mati akan menyebab kita. Okey, cuma apa yang jadi masalah sekarang ni, dua-dua berebut. Masing-masing nak menjalankan tugas. Malaikat azab kata dia kena laksanakan tugas ni, malaikat rahmat kata dia juga kena laksanakan tugas ni. Sebab orang ni dah taubat, yang tu kata orang tu tak beramal soleh lagi. Baik. Dan faedah yang ketiga, saya akan huraikan nanti. Saya baca lagi. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakama. Datang satu malaikat menyerupai manusia. Malaikat ni boleh menyerupai manusia kan? Jadi dia menyerupai manusia. Dia pun datang faja'aluhu bainahum. Jadi malaikat azab dan malaikat rahmat ni jadikan malaikat yang menyerupai manusia ni sebagai hakim, sebagai orang tengah untuk menyelesaikan polemik mereka ni. Okey, hang jadi hakim lah. Hang jadi pemutus. Siapa antara kita ni yang hujah paling kuat sekali? Malaikat hakim ni kata faqala kisu bainar ardain. Ukur dua bumi ni. Ukur dua bumi ni. Maksudnya ukur daripada tempat dia mati tu dengan tempat asal dia. Daripada tempat dia mati tu dengan tempat dia nak pergi. Ukur. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Kalau dia ni lebih dekat dengan mana-mana, itu dia punya. Contohnya macam dia ukur daripada tempat dia mati ke tempat asal dia, tempat dia mati dengan tempat dia nak pergi. Ukur. Bila ukur, katalah dia dekat dengan tempat yang asal dia. Tempat asal dia tu tempat jahat, so dia jahat lah. Kalau dia mati dekat lagi dengan tempat dia nak pergi, tempat nak pergi tu tempat baik, dia baiklah. Dua-dua malaikat ni setuju. Okey, kita ukur. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad. Mereka pun ukur dan mereka dapati dia lebih dekat dengan bumi yang dia nak pergi. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat pun ambillah roh dia. Selesaikan roh dia. Maka hadis ni bagi tahu dia dekat dengan tempat yang dia nak pergi. Persoalannya, kalau dia dekat dengan tempat yang asal dia, adakah maksudnya malaikat azab akan ambil? Tak juga. Kerana dalam riwayat yang lain, Imam Nawawi bawakan riwayat yang lain. Riwayat yang lain menyebutkan, riwayat yang sahih juga menyebutkan, fakana ilal qaryati salihah aqrab bishibrin faju'ila min ahliha. Dia dekat dengan bumi yang baik, hanya sejengkal saja lebih dekat berbanding dengan bumi yang jahat. Betul-betul tengah-tengah. Cuma dia dekat lagi sejengkal. Maka dia jadi orang baik. Dalam riwayat yang sahih yang lain, fa'auha Allahu ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi anta qarrabi. Allah mewahyukan, mengarahkan kepada Allah mengarahkan kepada bumi ni untuk lipat. Yang belah sana, yang belah baik tu dekatkan sikit, yang belah jahat ni jauhkan sikit. Sebenarnya dia memang mati dekat lagi dengan bumi yang jahat. Sebenarnya. Kalau tengok riwayat ni menyebutkan demikian. Tetapi pendapat yang mengatakan Allah memang nak terima taubat dia, itu lebih tepat merujuk kepada riwayat ni. Maksudnya dia mati memang dekat dengan bumi jahat. Bila malaikat berpolemik, bila malaikat berbantah-bantah, Allah arahkan bumi untuk dekat. Bumi yang dekat, yang baik itu Allah Taala kata dekatkan dia. So lipat bumi tu lipat. Bumi yang asalnya dekat dengan dia, bumi jahat tu dekat dengan dia, jadi jauh. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala nak terima taubat dia. Dalam riwayat yang lain disebut, qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bishibrin faghfiralah. Dia dekat lagi dengan bumi yang baik itu hanya sejengkal saja, kerana Allah mengarahkan bumi untuk lipat. Dalam riwayat yang lain menyebutkan, fana'a bisadrihi nahwaha. Dia ni dada dia masih menghadap kita panggil apa? Dia masih lagi nak bangkit, nak menghadap ke bumi yang dia nak pergi. Still struggle. Walaupun dia nak mati dah, still dia struggle nak bangkit untuk pergi ke bumi yang dia inginkan. Menunjukkan dia ni memang bertaubat sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberikan kita beberapa faedah yang penting. Yang pertama, Nabi SAW menggunakan kaedah penceritaan untuk bercerita dalam dakwah. So dalam dakwah ni ada yang kita boleh ajar direct, ada yang kita boleh mengajar dengan tanya soalan,
ada yang kita boleh ajar dengan cara melukis, menulis, dan ada waktu kita bercerita. So kita kena pelbagaikan metod. Dalam isu ni Nabi SAW menggunakan metod penceritaan. Yang kedua, pintu taubat sentiasa terbuka walaupun orang itu tidak pernah beramal dengan apa amalan sekalipun sebelum daripada itu. Selagi mana dia mukmin, selagi mana dia muslim, pintu taubat terbuka untuk dia. So tak ada masalah dia boleh bertaubat. Walaupun dia mati dalam keadaan dia tak sempat buat apa-apa lagi, Allah Ta'ala akan ampunkan jika cukup rukun dan syarat untuk bertaubat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini merupakan satu hujah bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir selagi mana tak sampai kepada tahap murtad. Sebab dia ni buat dosa besar dan dia tak pernah lagi buat benda-benda wajib dan sunat sebab tak sempat lagi nak buat lepas taubat. Tetap dikira sebagai orang beriman, tetap diampunkan dengan taubat. Sebab ini berbeza dengan mazhab Khawarij yang mengatakan sesiapa yang tak buat benda baik, benda wajib, siapa yang tinggalkan benda wajib, siapa yang buat dosa besar, dikira sebagai kafir. Ini Khawarij dan kita bukan Khawarij. Dalil ni menjadi sokongan kepada kita, iaitu sesiapa yang meninggalkan benda wajib, sesiapa yang melakukan perkara dosa besar, iman masih ada dalam jiwa dia, cuma iman tu berkurang. Iman berkurang dengan maksiat, iman bertambah dengan ketaatan. Ni ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan Khawarij. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, di antara faedah yang kita boleh ambil juga daripada hadis ni ialah kita digalakkan untuk menjauhi ahli-ahli maksiat dan jangan bercampur dengan mereka, kerana bercampur dengan mereka ni boleh menyebabkan kita terikut dengan budaya yang mereka lakukan. Bila kita bertambah dengan mereka, mungkin kita akan terkesan dengan mereka. Bila kita terkesan dengan mereka, maka kita akan terikut budaya mereka. Dan kita kena banyak juga berduduk dengan orang-orang soleh supaya kita terkesan dengan sifat baik mereka, ya. Baik. Kemudian di antara faedah yang kita boleh ambil juga daripada hadis ni ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu suka dengan taubat seorang hamba walaupun dia sebenarnya mati di tempat yang jauh daripada tempat yang baik. Allah Taala tetap mendekatkan dia dengan tempat yang baik kerana Allah nak menerima taubat dia. Kerana Allah nak menerima taubat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya hadis ni merupakan hadis yang besar untuk kita, yang mana mungkin di kalangan kita ni tak pernah pun buat dosa-dosa besar ni, tak pernah pun membunuh orang ni. Kalau orang membunuh pun boleh diampunkan dosanya, apatah lagi orang yang tidak melakukan dosa besar. Jadi ia merupakan satu motivasi lah. Tetapi sekali lagi saya nak ingatkan, hadis-hadis seperti ini mesti difahami dengan cara Nabi menggalakkan kita untuk melakukan taubat dengan segera, sebesar mana pun dosa yang pernah kita buat. Bukan tujuan Nabi bercerita benda ni untuk kata, okey, kau kalau Allah Ta'ala ampunkan kau, pergi bunuh 100 orang dulu dan taubat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau orang yang telah melakukan kesalahan 100 orang, bunuh 100 orang pun, kalau taubat Allah Ta'ala terima, apatah lagi kamu yang mendosa yang tidak sampai kepada itu lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Jadi saya tengok kalau ada soalan-soalan ataupun kalau ada komentar saya silap di mana-mana, tolong beritahu. Ustaz, apakah zakat wajib dikeluarkan dari persatuan macam KUM atau madrasah atau masjid? Jika duit itu memang diberi derma untuk maslahah umum, maka tidak perlu untuk dizakatkan. Apa pandangan Islam dan sunnah tentang orang yang minta maaf antara manusia hanya menghantar teks mesej saja, sedangkan senang berjumpa dan tidak jauh? Kalau orang-orang tua, kita akan berkata kurang adab. Ini bukan dalam keadaan sekarang, iaitu keadaan kita menghadapi COVID, tapi dalam keadaan biasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sepakat mengatakan dalam isu bila kita buat dosa dengan orang, bila kita buat salah dengan orang, kita kena minta maaf dengan dia. Dan saya telah pun hurai dalam kuliah-kuliah yang lepas. Tapi macam mana cara kita nak minta maaf itu? Metod nak minta maaf itu, Islam letakkan kebebasan untuk kita.
Kita boleh hantar email, kita boleh cakap telefon, kita boleh cakap depan-depan. Kalaulah kata seseorang itu menghantar mesej, kan, hantar mesej, bagi saya tidaklah dianggap sebagai tidak beradab, kerana hantar mesej itu sebahagian daripada menyampaikan maklumat. Mungkin kerana dia nak minta maaf dengan segera, cuma bagilah ayat-ayat yang menunjukkan memang dia menyesal sungguh. Jadi kalau katalah dia bagi mesej pun lebih kurang aja, saya nak minta maaf, maaf lah, tak nak maaf pun tak apa pada muka. Lepas tu dia pun kata terima kasih. Bagi mesej macam tu memang kurang adab lah. Tak nampak pun dia insaf. Tapi kalau dia bagi mesej tu dengan ayat yang bagus, dengan ayat yang sopan, mungkin kerana ada halangan, dia menulis dia bagus. Mungkin bila bercakap tu dia tak bagus. Sebab bukan semua orang ada kemahiran bercakap. Maka bagi saya dalam isu ni, selagi mana Islam memberikan keluasan, maka kita luaskan. Tapi kalau orang yang nak maafkan tu kata, alah doktor, alah tak payahlah, saya ni saya sanggup biar dia jumpa saya depan-depan, saya nak tengok muka dia waktu minta maaf. Itu hak dia lah. Manakala riwayat-riwayat yang mengatakan seseorang yang kalau orang minta maaf kat dia, dia tak maafkan tu, orang tu akan dapat dosa, riwayat tu tak sahih lah. Dia hak dia untuk maafkan ataupun tidak. Tapi kita digalakkan untuk memaafkan orang. Kita digalakkan untuk memaafkan orang, dan kita pun akan dapat pahala bila kita maafkan orang. Dianggap kita telah melakukan perkara ihsan kepada dia, perkara baik kepada dia. Jadi dua-dua keadaan pun kita dapatlah advantage. Kalau kita tak maafkan, kita mungkin tuntut di akhirat. Kalau kita maafkan pun, kita akan dapat kelebihan. Bahkan lebih kelebihannya lebih tinggilah daripada, kerana sifat orang mukmin kan, menahan marah dan memaafkan. Itu sifat orang mukmin. Insya-Allah tidak akan sia-sia. Jadi kalau katalah seseorang itu hantar mesej dan kita baca mesej tu secara teks, secara email, dan kita tahu memang dia minta maaf sungguh-sungguh. Kalau kita rasa kita nak jumpa dia boleh. Kalau kita rasa kita nak maafkan terus pun boleh. Tidak ada masalah. Itu hak kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini apa pertanyaan saya, memilih guru dalam menuntut ilmu. Adakah salah guru atau salah kita untuk mencari kebenaran dalam menuntut ilmu? Okey. Soalan ni susah juga saya nak jawab kan. Memilih guru ni sebenarnya tak salah, selagi mana asas penilaian dia adalah disebabkan bukan kerana ketaksuban ataupun kerana nafsu. Tetapi katalah dia pilih guru tu kerana dia rasa macam penjelasan guru itu lebih mudah untuk difahami, ataupun mungkin kerana dia rasa macam dia lebih dekat dengan lorat guru tu berbanding orang lain. Contohlah, kalau orang Pantai Timur, orang Kelantan, dia mungkin lebih selesa dengan ustaz daripada Kelantan kerana dia punya lorat dia sama. Kalau dia dengar daripada orang yang negeri lain, mungkin dia akan jadi masalah. Orang Singapura umpamanya, kalau dengar daripada orang yang pendalaman yang mempunyai lorat yang begitu pekat, mungkin tak faham. Ada perkataan-perkataan yang tidak difahami. Jadi kalau asas penilaian itu adalah untuk memahami lebih baik, maka tak ada masalah. Tak ada masalah bagi saya. Tapi kalau asas penilaian tu bukan atas dasar untuk menambah ilmu, tetapi atas dasar ta'assub atau atas dasar kita panggil perkauman, yang ni masalah lah. Saya tak nak dengar dia. Sebab apa? Sebab dia ni kulit gelap. Saya tak suka orang kulit gelap. Saya white man. Tu asabiah. Maka tidak dibenarkan lah. Kerana itu dianggap sebagai sombong lah. Kan? Tapi kalau asas tu asas untuk memahami, asas untuk asas untuk lebih faham, yang ni bagi saya tidak ada masalah. Okey, sekejap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ada soalan berikutnya. Ustaz, apakah cara duduk tahiyat solat akhir? Tahiyat akhir solat tarawih, duduk atas kaki atau atas lantai? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, para ulama berbeza pendapat tentang kalau kita solat 2 rakaat, apakah cara duduk yang terbaik untuk kita duduk tahiyat akhir? Kalau kita nak duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir, kalau solat tu solat 2 rakaat, nak duduk macam mana? Nak duduk, cara duduk antara 2 sujud atas kaki ke iftirash ataupun duduk tawarruk? Mazhab Syafi'i, mereka mengatakan duduk yang terakhir dalam apa-apa solat. Okey, dalam apa-apa solat. Okey, duduk yang terakhir adalah duduk tawarruk. Sekejap, surat ada tu.
Ada call pula ni, dia mengganggu saya. Okey. Dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat bagi tahu Nabi ni bila dia duduk di rakaat yang terakhir. Bila dia duduk di rakaat yang terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk secara iftirash. Jadi maksudnya kalau ikut sahabat ni dia kata ikut iftirash lah. Ikut tawarruk lah, duduk di atas, kita letakkan punggung kita di atas lantai. Jadi bila sahabat ni kata duduk yang terakhir, maka mazhab Syafi'i kata tak kiralah berapa rakaat pun. Okey, tak kiralah berapa rakaat pun, yang penting dia rakaat yang terakhir. Dia rakaat yang terakhir. Okey. Jadi ini pandangan mazhab Syafi'i. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan Nabi SAW dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, dalam Sahih Bukhari, Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan Nabi SAW waktu dia menceritakan sifat solat Nabi, dia kata Nabi SAW bila duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, dia kata Nabi akan mengkedepankan sikit kakinya yang kiri dan akan berdirikan kakinya yang kanan, dan Nabi akan duduk di atas pinggulnya. So itu duduk tawarruk, so duduk atas lantai. Okey, itu mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hambali, mereka mengatakan kalau solat itu ada 2 tasyahud, maksud solat tu lebih pada 2 rakaat lah, ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua, sama ada solat maghrib ataupun solat isyak ataupun solat zuhur yang ada 2 tasyahud ni lah, dan asar. Kalau ada 2 tasyahud, mazhab Hambali kata tasyahud pertama tu duduk iftirash, duduk atas kaki, manakala tasyahud yang kedua tu tasyahud duduk di atas lantai. Itu mazhab Hambali. Mereka bezakan. Mereka mengatakan dalilnya adalah kerana di sana ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW bila duduk, dalam Sahih Muslim, Nabi bila duduk pada rakaat yang kedua, Nabi akan duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash. Maka dia gabungkan dua-dua hadis ni. Sebab dia kata Nabi SAW, ada sahabat kata Nabi SAW bila dia duduk duduk di rakaat kedua, Nabi akan duduk iftirash. Manakala yang riwayat yang Abu Humaid tadi ni, dia bagi tahu rakaat akhir. Maka dalam isu ni, bagi saya dalam isu ni adalah isu khilaf yang muktabar. Saya cenderung kepada mazhab Syafi'i. Dalam isu ni, saya lebih setuju dengan mazhab Syafi'i kerana hadis yang digunakan dalam Sahih Muslim itu hadis yang sedikit umum, yang tidak begitu jelas. Sebab dia kata Nabi bila duduk rakaat kedua, duduk rakaat kedua ni boleh jadi duduk rakaat yang terakhir, boleh jadi duduk rakaat tengah. Sebab ada solat yang lebih pada 2 rakaat. Jadi kalau riwayat yang kita tengok dalam Sahih Bukhari itu, riwayat Abu Humaid itu clear, bagi tahu secara jelas Nabi bila duduk rakaat terakhir dia akan duduk secara tawarruk, duduk di atas lantai, duduk meletakkan pinggul di atas lantai. Maka dalam isu ni saya nampak riwayat yang Sahih Bukhari itu lebih jelas daripada Sahih Muslim. Maka riwayat Sahih Muslim itu mesti difahami duduk rakaat kedua yang Nabi duduk atas kaki dia tu adalah duduk rakaat kedua yang tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Tapi kalaulah kata tuan-tuan nak ikut pendapat Hambali, nak kata saya kalau solat subuh, solat tarawih saya nak duduk atas kaki juga, saya setuju dengan Hambali, maka tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi saya setuju dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Minta maaf kepada orang non-Muslim, ya, kena minta maaf. Sama juga kerana hak dia, perlu minta maaf daripada dia, ya, sebelum dia meninggal dunia. Ya, malaikat tidak mengetahui, Abang Munir, malaikat tidak mengetahui benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia. Ya. Ijazah tentang ustaz, apa pendapat ustaz tentang ijazah zikir setengah Habib? Minta ustaz jelaskan maksud ijazah yang sering digunakan ini. Saya sebenarnya saya tak tahu, saya tidak mengikuti Habib-Habib ni. Tetapi saya pasti sebahagian daripada mereka ini ada yang mengikuti jalan sunnah. Yang lain saya tak tahu.
Jadi kalau ijazah ni sebenarnya kalau itu datang daripada Nabi SAW, biasanya dia akan berikan ijazah. Ijazah ni maksudnya kebenaran untuk mengamalkan dan kebenaran untuk menyampaikannya pada orang lain. Saya pun ada ijazah hadis saya. Saya waktu saya belajar hadis dulu, saya jumpa guru-guru, saya ambil sanad-sanad hadis dan mereka ijazahkan kepada saya. So ada sanad Sahih Bukhari, ada sanad Sahih Muslim. Mereka izinkan saya untuk meriwayatkan hadis Sahih Bukhari dengan sanad saya daripada Bukhari sampai kepada saya melalui jalan guru saya itulah. Itu masuk ijazah. Sebenarnya tak ada apa pun. Dia hanya budaya zaman dulu untuk menguatkan semangat untuk beramal, menguatkan semangat untuk menyampaikan dan juga untuk memastikan kesahihan kita pernah bertemu guru tu. Okey? Anak angkat yang tidak ada hubungan susuan ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak ada hubungan susuan dan tidak ada hubungan mahram, maka dia dikira bukan mahram lah. So dia seperti orang lain lah. Maka sebab itu kena hati-hatilah dari sudut aurat dan seumpamanya, ya. Itu kena hati-hati. Baik. Memang ada hadis yang melarang wanita haid membaca Quran, tetapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, tidak begitu kuat. Panjanglah kalau saya nak cerita. Jadi mungkin dalam kuliah akan datang kalau boleh saya cerita, ingatkan saya untuk kita bincang secara panjang dalam isu ni. Tetapi majoriti ulama memang tak benarkan, tetapi ada minoriti ulama membenarkan. Kerana mereka kata riwayat-riwayat yang jelas melarang orang perempuan untuk baca, orang perempuan haid untuk baca Quran ni, menurut mereka adalah dhaif. Untuk mereka adalah dhaif. Yang paling sahih sekali pun adalah yang riwayat menyebutkan tentang Nabi SAW tidak membenarkan Aisyah untuk tawaf waktu haid ketika mana melakukan haji. Itu yang paling sahih yang ada. Tapi itu pun masih lagi dipertikaikan. Kerana apa? Kerana Nabi kata, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufa bil bait. Buatlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang buat haji kecuali jangan tawaf. Jadi orang minoriti yang membenarkan perempuan baca Quran waktu haid ni, dia kata dah tentulah baca Quran pun orang buat haji buat. Bila Nabi kata buatlah semua benda yang orang haji buat tapi jangan tawaf, menunjukkan semua benda boleh lah kecuali tawaf saja. Jadi dalam isu ni ada panjang perbahasannya kalau saya nak bincang, sebab saya ni pun tak boleh nak bersedia untuk berbuka puasa pula lepas ni kan. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain saya akan ceritakan insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kemahani saya. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.